Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Hafiz bin Zakaria, iaitu tenaga pengajar kepada subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran, dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Tugasan ataupun perbincangan yang bakal dikongsi pada kali ini bertajuk 22 bulan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Namun, terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri ini dan rakan-rakan kumpulan saya. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Mumin, metrik number 260656, dan rakan-rakan saya Doni Ondu Anjun 265331, Gary bin Kunggu 260934, dan Nurhayati bin Mardin, metrik number 260777. Menunggu itu rasanya sangat jemu, bagai menanti janji tak pasti. Kusampaikan terima kasih kepadamu, wahai rakan-rakan kumpulanku yang baik hati. Ribuan dan jutaan terima kasih kepada ahli kumpulan ini kerana telah memberikan komitmen yang penuh di sepanjang menyiapkan tugasan ini. 22 bulan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Kita semua sedia maklum, selain daripada Kerajaan Barisan Nasional yang sebelum itu, Kerajaan Pakatan Harapan juga telah memerintah negara kita selama 22 bulan. Hal ini berlaku kerana apabila gabungan parti pembangkang iaitu Parti Amanah Bersatu, PPBM dan PKR yang telah bergabung menjadi Parti Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lepas. Ini adalah satu mimpi ngeri bagi Kerajaan Barisan Nasional kerana sebelum ini belum ada yang pernah menentang dan memenangi pilihan raya umum selain daripada Kerajaan Barisan Nasional. Seterusnya, gabungan ini telah melantik selepas memenangi pilihan raya umum ke-14, gabungan Parti Pakatan Harapan ini telah melantik sekali lagi Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri keempat Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk menggalas tanggungjawab sekali lagi sebagai Perdana Menteri ke-7 pada masa itu. Manakala yang menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri adalah Dr. Wan Azizah. Kerajaan Pakatan Harapan telah berusaha menunaikan janji-janji mereka sebagaimana yang telah disebut di dalam manifesto mereka sewaktu berkempen dahulu. Mereka ada usahalah, kita boleh nampak tu. Namun terdapat banyak pergolakan di dalam parti yang akhirnya telah memecah belahkan dan menyebabkan jatuhnya kerajaan ini dan hanya berjaya bertahan selama 22 bulan sahaja. Ulasan di bawah tajuk Manifesto Pakatan Harapan akan disampaikan oleh rakan saya yang selanjutnya. Silakan. Manifesto Pakatan Harapan. Pakatan Harapan begitu komited untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, Pakatan Harapan telah membuat 5 teras utama. Yang pertama, meringankan bebanan rakyat. Kedua, mereformasikan institusi tadbiran dan politik. Ketiga, merancangkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan saksama. Keempat, mengembalikan status Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Kelima, membina Malaysia yang inklusif, moderat dan gemilang di pesada dunia. Oleh itu, Pakatan Harapan telah membuat dan menyusun strategi jangka masa panjang dan jangka masa pendek melalui 10 janji dalam masa 100 hari dan 60 janji dalam masa 5 tahun. 10 janji dalam 100 hari lebih memfokuskan kepada pemulihan negara dari sudut ekonomi seperti menghapuskan GST dan mengurangkan bebanan
kos sara hidup rakyat serta menyelesaikan isu 1MDB dan melaksanakan inisiatif seperti bantuan sara hidup iaitu BSH, skim caruman untuk seluruh rumah, perkara-perkara yang melibatkan pembayaran balik seperti PTPTN, dan 60 janji selama 5 tahun adalah plan jangka panjang, lebih memfokuskan kepada perstrukturan ekonomi negara serta pelbagai inisiatif membantu rakyat dan cabang-cabang lain, namun secara terperinci dan mendalam. Pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, selepas kemenangan pada pilihan raya umum ke-14, Kerajaan Pakatan Harapan telah melantik Perdana Menteri yang ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seorang timbalannya iaitu Dr. Wan Azizah. Sebenarnya peralihan kuasa yang berlaku pada Mei 2018 telah pun dijangka sedari awal kempen pilihan raya lagi. Kemenangan Pakatan Harapan sudah boleh dijangka kerana terdapat banyak isu dan konflik yang berlaku di dalam Barisan Nasional, termasuklah isu 1MDB, GST dan isu duit 2.6 bilion. Sebenarnya Malaysia ni adalah sebuah negara yang berdaulat. Jadi telah menjadi satu tanggungjawab kepada rakyatnya apabila merasakan kedaulatan negara itu telah tercemar. Rasa ketidakpuasan hati ini akhirnya telah dizahirkan semasa pilihan raya umum ke-14 tersebut dengan menurunkan kerajaan BN dan menggantikan dengan kerajaan baru. Kerajaan baru yang saya maksudkan ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Selepas memenangi pilihan raya umum ke-14, pada mula-mula tu pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat mereka telah berusaha dalam menghapuskan GST seperti yang diharap-harapkan oleh rakyat Malaysia lah. Topik mengenai penghapusan cukai GST akan disampaikan oleh rakan saya yang seterusnya. Silakan. Antara kejayaan dan perubahan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan adalah di mana penghapusan GST telah dilaksanakan pada April 2015, di mana ia bagi bertujuan untuk menurunkan harga barang dan berupaya untuk meningkatkan ekonomi negara. Kesan GST juga menyebabkan peningkatan kos sara hidup rakyat yang di mana membebankan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tun Dr. Mahathir adalah di antara individu yang menentang pelaksanaan GST ini. Rakyat turut membantah pelaksanaan GST ini dan mengakibatkan demonstrasi berlaku di pusat bandar. Isu 1MDB. 1MDB merupakan isu global yang melibatkan banyak negara. Hal ini terjadi apabila Najib Razak menerima wang sebanyak 2.6 bilion yang mana wang tersebut dimasukkan ke dalam akaunnya, tetapi beliau menafikan bahawa wang tersebut adalah dana 1MDB. Sebaliknya, ia adalah sumbangan daripada Putera Raja Arab Saudi. Kerajaan Pakatan Harapan mewujudkan pasukan khas yang terdiri daripada PDRM, SPRM, Peguam dan Bank Negara bagi menyiasat isu ini. Hasil siasatan akhirnya pertuduhan jenayah difailkan kepada 5 individu dan antaranya ialah Tek Cholo yang merupakan seorang ahli perniagaan dan 4 lagi pegawai tertinggi 1MDB. Najib Razak disabitkan hukuman setelah didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Kerajaan Pakatan Harapan juga telah menubuhkan Tabung Harapan Malaysia, di mana ia telah dilancarkan pada 30 Mei 2018 sehingga 14 Januari 2019.
di mana ia bertujuan untuk mendapatkan sokongan dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap hutang negara yang dikatakan hampir mencecah RM1 triliun. Hasil pungutan tabung harapan Malaysia ni, di mana ia berjaya memungut hasil pungutan sekitar RM202 juta, dan ianya diagihkan untuk membayar hutang kerajaan persekutuan. Kerajaan Pakatan Harapan ini juga telah menubuhkan satu lagi skim, iaitu skim caruman untuk suri rumah yang dikenali sebagai Aisuri. Aisuri diperkenalkan untuk membantu suri rumah melalui skim caruman KWSP, di mana kerajaan juga akan menyumbang RM200 pada tahun 2018 dan seterusnya sebanyak RM480 pada tahun seterusnya. Pakatan Harapan telah mencipta fenomena sekali lagi apabila kerajaan yang dibina hasil mandat yang diberikan oleh rakyat telah jatuh setelah 22 bulan pemerintahan mereka. Terdapat beberapa faktor kejatuhan Pakatan Harapan. Yang pertama adalah isu perebutan kuasa di antara Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir. Yang kedua adalah berlaku konflik dalaman di antara Anwar Ibrahim dan Azmin Ali. Azmin Ali ini merupakan penyokong kepada Tun Mahathir yang menerajui kepimpinan negara pada ketika itu. Yang ketiga adalah Tun Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada 22 Februari 2020. Ia disusuli oleh kenyataan daripada PPBM bahawa parti mereka secara rasminya keluar dari Pakatan Harapan. Azmin Ali dipecat dari jawatan timbalan Presiden PKR dan kemudiannya beliau membawa 10 orang ahli PKR membentuk Parti Bebas. Sebagai penutup, Pakatan Harapan merupakan parti yang berjaya memenangi pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 2018 yang sekaligus melahirkan parti ini untuk membentuk satu kerajaan. Walaupun terdapat beberapa kritikan yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan tidak dapat melunaskan janji-janji mereka semasa pilihan raya, namun Pakatan Harapan terus mencipta kemenangan dalam pilihan raya kecil yang diadakan. Hal ini membuktikan bahawa rakyat mulai menaruh harapan agar kerajaan Pakatan Harapan ini terus menerajui negara bagi memulihkan sistem ekonomi negara kita. Namun malangnya kerajaan ini berjaya bertahan hanya 22 bulan sahaja sejak peralihan kuasa berlaku. Konflik dalaman yang sebenarnya merugikan telah menjatuhkan kerajaan ini dan sekaligus kerajaan ini telah berada di bawah pimpinan Parti Barisan Nasional sehingga kini.